Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai dan salam Ramadan semua. So kita kembali dalam slot 30 hari mengenal Al-Quran ataupun 30 days of knowing Quran. Dan macam biasa kita akan share dengan anda semua juzuk-juzuk dalam Al-Quran. Dan hari ini memandangkan kita dah sampai ataupun kita dah masuk ke Ramadan yang ke-24. So saya akan share dengan korang tentang summary juzuk yang ke-24. Ada 3 surah dalam ni, iaitu yang pertama surah Az-Zumar daripada ayat yang ke-32 sehingga ayat yang ke-75. Seterusnya surah Al-Ghafir daripada ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-85. Dan yang terakhir ialah surah Al-Fussilat daripada ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-46. Jadi kita akan lihat satu persatu. Okey, untuk surah yang pertama iaitu surah Az-Zumar. Jadi kalau korang lihat surah Az-Zumar, Allah memulakan ayat yang pertama dengan cerita ataupun dengan penyataan bahawa Allah menurunkan Al-Quran, menurunkan satu kitab yang diberi nama Al-Quran. Dan kitab ini diturunkan oleh Allah. Allah yang bukan saja Allah highlight dalam ayat ini bukan saja Allah, tetapi Allah yang maha bijaksana dan juga maha mulia. Dan daripada ayat ini Allah sambung pula ayat yang kedua, iaitu Allah beritahu, bila aku yang turunkan Al-Quran pada engkau, maka engkau perlu menyembah aku dengan tulus ikhlas. Maksudnya kita perlu menyembah pemilik kepada Al-Quran tadi, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ayat yang ketiga disambung lagi, Allah beritahu bahawa bila engkau menyembah aku secara tulus ikhlas, maka engkau tidak boleh menyembah yang lain. Maksudnya kita tidak boleh mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi ayat yang pertama sehingga ayat yang ketiga Allah memberi kesinambungan lah daripada penurunan Al-Quran itu sendiri kepada penyembahan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya Allah ada ceritakan tentang kekuasaan Allah, yang mana Allah menciptakan manusia, menciptakan bumi, menciptakan awan, cakrawala dan sebagainya. Dan penciptaan Allah ini bukan sesuatu yang sia-sia. Maka apa yang kita perlu buat ni, apabila Allah ciptakan semua yang ada di sekeliling kita, apa yang kita perlu buat? Jadi as a manusia yang Allah berikan akal, berbanding tumbuhan, berbanding haiwan yang Allah tak beri akal, maka kita sebagai manusia perlu untuk berfikir, adakah penciptaan Allah ini sia-sia? Kenapa kita diciptakan? Kenapa ada awan? Kenapa ada manusia? Kenapa kita ni wujud atas muka bumi ni? Jadi nak tak nak jawapan dia sebenarnya satu je, iaitu untuk menyembah ataupun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya Allah juga ada cerita dalam ayat yang ke-8 tentang sifat manusia, yang mana Allah cerita dekat kita sifat manusia ni dia pelupa. Manusia ni bersifat pelupa. Jadi bila Allah bagi tahu dekat kita, bila kita ni diberi ujian, bila manusia ni diberi ujian, manusia ni akan rasa macam dia lah yang paling susah, dia yang paling sedih, dia akan merendah diri, dia akan menangis pada Allah, meminta bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila Allah dah hilangkan segala kesusahan tu, Allah dah senangkan dia, Allah dah memberi solusi kepada setiap masalah yang dihadapi, maka manusia ini akan lupa pada Allah. Jadi itu apa yang Allah highlight dalam ayat yang ke-8, yang mana Allah beritahu kita hanya beriman ataupun kita hanya mengharapkan pertolongan Allah apabila kita ada masalah. Tapi bila kita tak ada masalah, biasanya manusia ni dia akan detach ataupun dia akan jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa poin utama dalam ayat yang ke-8 ialah Allah nak kita faham dan kita sedar bahawa kita ni menyembah Allah, kita beribadah pada Allah, kita dekatkan diri pada Allah bukan sahaja waktu kita susah, tapi juga waktu kita senang, waktu Allah berikan nikmat pada kita, waktu Allah berikan kesenangan kepada kita. Dan juga dalam ayat seterusnya Allah ada ceritakan tentang bagaimana orang yang mendapat hidayah. Jadi Allah cerita bahawa orang yang mendapat hidayah ni dia akan mendengar dengan bersungguh-sungguh dan dia akan tanya pendapat orang, dia akan berhujah dengan orang dan dia akan menerima hujah yang paling tepat. So bila dah jumpa hujah yang paling tepat tu, dia akan follow lah. Jadi apa yang kita boleh highlight dekat ayat ini, hidayah ni dia bukan datang dari segi hati yang terasa untuk berubah, dia bukan datang daripada mimpi yang buruk, mimpi kita kena seksa atau macam mana. Dia bukan sekadar itu. Hidayah ni dia boleh jadi benda yang sekeliling kita, benda yang sekeliling. So hidayah ni dia banyak bentuk, dia boleh jadi banyak bentuk. Jadi kita yang paling utama ialah bila kita betul-betul nak dapat hidayah, bila betul-betul rasa nak berubah, maka kita perlu untuk lihat sekeliling, kita perlu ambil iktibar, kita perlu faham kenapa Allah hadirkan orang sekeliling dekat kita
kita, kenapa Allah jadikan hidup kita macam ni. Dan yang terakhir ialah tentang balasan. Allah ada ceritakan serba sedikit tentang balasan untuk mereka yang beriman dan juga mereka yang tidak beriman. Jadi untuk mereka yang beriman, Allah beri balasan ataupun gancaran syurga yang mana di bawahnya mengalir sungai-sungai. Dan untuk mereka yang tidak beriman, Allah berikan balasan neraka yang mana dalam neraka tu azabnya sangat pedih yang kita tak boleh nak bayangkan pun. Alright, so itu adalah untuk surah yang pertama. Okey, so kita beralih kepada surah yang kedua, iaitu surah Al-Ghafir. Jadi apa yang menariknya tentang surah Al-Ghafir ialah ia ada dua nama, iaitu Al-Ghafir itu sendiri dan juga Al-Mu'min. Dan surah ini diturunkan selepas kematian bapa saudara Rasulullah SAW, iaitu Abu Talib. Okey, so kita akan lihat kepada ayat yang ketiga, yang mana ayat ketiga merupakan ayat di mana Allah telah ambil ataupun Allah telah jadikan sebagai ayat yang mana Allah ambil kalimah Ghafir dalam ayat ini sebagai nama kepada surah ini. Jadi Ghafir tu maksudnya keampunan. So dalam ayat ini Allah ceritakan tentang keampunan, sifat Allah yang Maha Pengampun. Jadi Allah ceritakan, Allah jelaskan kepada kita bahawa Allah ini Maha Berkuasa dan juga Maha Bijaksana. Tapi pada masa yang sama kita jangan lupa satu sifat Allah yang sangat hebat, yang sangat besar, yang mana kita semua memang perlukan, iaitu Allah yang Maha Pengampun. Jadi Allah nak cerita bahawa Allah ni tinggi dahsyatnya, Allah ni bijaksana, Allah tu mulia, Allah berkuasa. Tetapi kita jangan lupa, walaupun setinggi mana pun darjat Allah, Allah masih lagi Maha Pengampun. Jadi Allah masih lagi lihat kita yang memang berdarjat rendah lah. Okey. Dan daripada surah ini juga Allah ceritakan kepada kita bahawa Allah ini sifat pengampunnya sangat luas, sangat besar. Yang mana bila kita sedang baca ayat yang ketiga ni, Allah bagi tahu, aku sedang ampunkan engkau. Okey, aku sedang ampunkan engkau. Dan juga Allah ceritakan bahawa walaupun kita bila kita dah buat dosa, walaupun kita ada hanya sedikit sahaja penyesalan, tapi still Allah beritahu pada kita bahawa Allah itu Maha Pengampun. Jadi walaupun sikit je penyesalan yang kita ada, walaupun sebesar sarah je penyesalan yang kita ada, bila kita dah buat kesilapan tu kita rasa menyesal, jadi Allah terus ampunkan kita, Allah akan ampunkan kita walaupun sikit je penyesalan kita. Daripada ayat yang ke-28, okey, daripada ayat ini Allah ambil perkataan mukmin yang dijadikan nama sebagai untuk surah ini. Jadi dalam ayat yang ke-28 Allah ceritakan tentang ada seorang lelaki dalam keluarga Fir'aun, yang mana lelaki ini sangat uniknya ialah lelaki ini dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi tidak menzahirkan, maksudnya tidak memberitahu kepada khalayak umum bahawa beliau sedang beriman kepada Allah. Walaupun si fulan ini, lelaki ini tidak menyatakan ataupun tidak beritahu orang ramai bahawa dia sedang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi beliau masih lagi berdakwah kepada orang sekeliling, berdakwah. Jadi apa yang Allah nak highlightkan dalam ayat ini ialah walaupun kita tidak bersama jemaah, walaupun kita bersendirian, maka dakwah itu masih perlu untuk dijalankan. Dan yang terakhir dalam surah ini juga Allah telah ceritakan tentang penyesalan, yang mana bila kita lakukan kesilapan, kita kembalilah pada Allah. Macam tu. Okey, jadi itu untuk surah yang kedua, iaitu surah Al-Ghafir ataupun surah Al-Mu'min. Okey, jadi kita beralih kepada surah yang terakhir, iaitu surah Al-Fussilat. Jadi surah Al-Fussilat ialah kesinambungan daripada surah Ghafir. Dan surah Fussilat ini Allah ceritakan tentang bagaimana orang yang menolak agama Allah dan juga sedikit tentang penggunaan bahasa Arab dalam Al-Quran. Jadi kenapa Al-Quran itu Allah turunkan dalam bahasa Arab? Kenapa bukan dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Cina, bahasa Korea, dalam bahasa Jepun, dalam bahasa Perancis ataupun sebagainya? Jadi daripada pembacaan saya, sebenarnya bahasa Arab ni merupakan bahasa yang mudah, bahasa yang magic, yang mana semua orang boleh untuk menyebut, boleh untuk pronounce huruf-huruf bahasa Arab tu. Jadi Allah sebenarnya menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya ianya mudah untuk kita semua, especially orang yang bukan daripada kaum Arab, orang Ajam, supaya kita dapat menyebut, kita dapat menghafal, kita dapat membaca Al-Quran itu dengan sempurna. Dan juga Allah menceritakan tentang orang yang Allah telah musnahkan, orang yang Allah telah beri azab
beritahu, Allah jelaskan kepada kita, walaupun orang yang menolak agama ni Allah telah berikan azab mereka di dunia, tetapi jangan kita lupa bahawa Allah ada lagi azab di akhirat yang sedang menanti mereka. Jadi azab di akhirat ni kita pasti jauh lebih teruk, jauh lebih seksa, jauh lebih memedihkan daripada azab di dunia. Jadi rugilah bagi orang yang menolak agama Allah. Dan juga Allah ada menceritakan tentang sifat syaitan yang sentiasa berusaha untuk memesongkan kita. Jadi kalau kita lihat, syaitan ni bukan sahaja dia nak suruh kita buat benda yang jahat. Maksudnya bukan sahaja nak suruh kita mencuri, mengumpat, mengambil rasuah, tetapi syaitan ini dia akan cuba untuk mesongkan mereka yang sudah beriman. Maksudnya mereka yang sentiasa menyampaikan dakwah, mereka yang sentiasa memberi ilmu kepada orang yang sentiasa melakukan kebaikan. Dengan cara syaitan ini dia akan timbulkan ataupun dia akan cetuskan perasaan riak dalam diri kita. Dan yang terakhir daripada surah ini ialah Allah menceritakan ataupun Allah menyatakan kepada kita bahawa Al-Quran ini banyak kebenaran dalam Al-Quran. Jadi kita sebagai manusia, Allah itu turunkan Al-Quran kepada kita. Maka kita perlu untuk sentiasa bukan sahaja baca Al-Quran, bukan sahaja hayati, tapi kita perlu untuk ambil iktibar dan kita relate ayat-ayat daripada Allah ini ke dalam kehidupan kita. Jadi itu sahaja apa yang saya boleh kongsikan dalam juzuk yang ke-24. Okey, tetapi sebelum saya mengakhiri perkongsian saya dalam video kali ini, suka untuk saya ingatkan bahawa kita semua sudah sampai ke penghujung Ramadan, hampir ke penghujung Ramadan, yang mana kita dah sampai ke 10 Ramadan yang terakhir. Dan kita tahu ada satu malam yang sangat special, iaitu malam Lailatul Qadar. Jadi dalam tempoh beberapa hari yang kita ada ni, kita bukan sahaja kita perlu untuk menghidupkan malam kita dengan solat, bukan sahaja kita lebih banyak buat kebaikan, tapi jangan lupa satu doa yang Nabi SAW telah ajar kita dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, iaitu Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi sentiasa amalkan doa ini supaya moga-moga kita beroleh pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu sahaja apa yang saya boleh kongsikan dalam video kali ini. Diharap agar kita dapat berjumpa dalam video yang akan datang. Assalamualaikum, salam Ramadan dan bye.